Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya, humul mufsidun, merekalah yang membuat kerosakan, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyedarinya. Jadi ni jawapan Tuhan kepada ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni iaitu wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, bila dikatakan kepada mereka jangan buat kerosakan di atas muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, mereka pun jawab ni innama nahnu muslihun, dak, kami hanya buat kebaikan je. Innama nahnu muslihun. Lepas tu Tuhan pun jawab mula. Nak tolak hok demo tu kata dak, kami hanya buat kebaikan. Tuhan nak tolak kelik. Tuhan berkata tidak. Ketahuilah sebenarnya tidak. Mereka tu sebenarnya membuat kerosakan. Nak jawab kelik. Tuhan tolak balik hok demo tu royak. Dia buat kebaikan, Tuhan kata dak, sebenarnya buat kerosakan. Tapi dia tak khabar, dia tak sedar. Walakin la yash'urun. Jadi sini tafsir dia tak banyak. Sini ni dah. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun ni tak banyak. Sebab dari segi bahasa gapo pun sebenarnya mufsidun, fasad tu kita sudah royak dah sebelum ni. Gapo dia dah. Yash'urun tu sajalah. Tapi rasa tak perlu. Ialah dari segi bahasa yash'urun tu. Dan tak ada banyak hak ni. Sebab dia jawapan gitu je. Tuhan nak jawab kelik hak buat tu royak. Dak, dia hanya buat kebaikan. Tuhan nak tolak mula. Tu je. Jadi tafsir ala innahum humul mufsidun ni ada dua. Ada dua. Boleh pergi dua macam. Boleh tafsir dua macam. Yang pertama, Tuhan kata mereka ni membuat kerosakan. Sebenarnya mereka tu buat kerosakan. Buat kerosakan mana? Kita kata dah. Kerosakan mana? Kerosakan kau siapa? Dah. Jadi yang pertama, mereka membuat kerosakan kepada diri mereka sendiri. Ataupun kita kata senang kan, kalau bahasa Kelantan kita kata wak nyaya lah dah. Wak nyaya kau diri sendiri. Dengan menjadi kufur. Kalau dia kafir tu sebenarnya kira wak nyaya kau diri sendiri. Kalau dalam ayat dalam tafsir lain dia kata sebab dia ni lok. Kita kata lok diri dia tu disiksa. Ada. Lok diri dia disiksa oleh api neraka lah. Disiksa dalam neraka. Lok diri dia masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia biar dia tu menjadi kufur. Tu. Dia lok diri dia tu menjadi kufur. Bila dia tu menjadi kufur, maknanya dia tu buat nyaya ke diri sendiri. Buat nyaya ke diri sendiri. Buat nyaya ke diri sendiri mana? Di akhirat lah. Dengan dia masuk neraka. Yalah tu. Innahum humul mufsidun, tapi dia tak khabar. Dia tak khabar, maknanya dia tak khabar sebenarnya ni ada neraka tersedia untuk dia. Ada. Sebenarnya dia tengah buat nyaya ke diri sendiri. Tapi dia tak tahu. Tidak. Terutamanya orang kafir lah, dia tak tahu sebenarnya neraka ni tersedia untuk dia. Tu. Nampak azab ni sebenarnya ada. Azab-azab neraka ke apa tak nanti masuk neraka lagi dalam kubur lagi tu ada dah. Gitu. Tapi dia tak khabar.
Maknanya dia buat nyaya ke diri sendiri. Tu. Lagu mana? Dengan dia menjadi kufur dengan sendirinya. Tu. Ataupun kalau orang Islam pun sebenarnya dia ada juga. Kita kata cumanya tak ada lah sampai ke peringkat kufur. Tapi kok mana pun kalau dia buat maksiat tu, maknanya dia buat nyaya ke diri sendiri tu. Dia mufsidun juga tu. Kita kata dia buat kerosakan juga. Kerosakan kau siapa? Kerosakan kau diri sendiri. Orang panggil buat nyaya ke tubuh. Saja-saja kena seksa. Tu. Saja-saja kena balah. Tu kalau orang Islam. Tapi kok mana pun nak kata pasti tak tahu lagi dah. Pasti kena boleh jadi Tuhan apa. Tapi kalau kufur ataupun kafir ni tak ada dah. Tu. Tu memang sah dan neraka. Tu kalau kafir tu. Tapi kalau orang Islam boleh jadi ada peluang lagi. Kita kata nak apa kau tak kena nyai, tak kena buat nyaya, tak boleh lagi. Boleh ngelak lagi. Tu. Dengan cara dia buat maksiat. Orang kafir ni dengan cara dia kufur. Maknanya dia mufsidun tu. Mufsidun ke siapa? Buat kerosakan ke siapa? Ke diri sendiri. Dan juga orang kafir ni dikira dia ni buat kerosakan di atas muka bumi. Tuhan kata begitu. Tuhan kata mereka ni sebenarnya buat kerosakan. Sebelum ni dia kata tak, kami hanya buat kebaikan aja. Tuhan kata tak, mereka buat kerosakan. Sebab apa? Sebab apa Tuhan kata orang kafir ni buat kerosakan? Sebab bila dia kafir, maknanya dengan secara tidak langsung. Bila dia ni kufur dengan secara tidak langsung, bila dia tidak percaya Tuhan, maknanya dia tidak iktiraf nikmat Tuhan. Dia tidak iktiraf nikmat Tuhan. Tu. Maknanya dia salah guna dah. Kita kata salah guna. Contohnya kita kata ke dia, nikmat Tuhan ni banyaklah. Dia kata hak pertama sekali Tuhan beri kehidupan kita dah. Tuhan beri kehidupan, Tuhan beri umur panjang. Bila dia kufur maknanya dia salah guna. Dia tak hargai nikmat tu. Dia tidak buat benda hak sepatutnya. Tu. Kenapa tak? Ataupun kita kata nikmat ke dia mata, dia tidak guna dengan sepatutnya. Akal hak Tuhan bagi, dia tidak guna dengan di tempat dia lah. Itu maknanya dia bila dia kafir dengan secara kita kata secara automatik dah. Dia tak dengan sendirinya dia jadi tidak berterima kasih dah kepada Allah tu. Jadi bila orang kafir ni dia pun akan mendahulukan hawa nafsu dan kepentingan dia. Tu dia akan fikir diri dia je. Kalau orang tu dah jadi orang kafir kan, kita kata dia akan fikir diri sendiri je. Dia tak fikir dah secara umum ni lagu mana, dia akan kira hak dia je. Kita kata kalau dia hidup, kita kata kehidupan dia kehidupan sebenar lah, kita kata kehidupan sebenar 1 hingga 10 tahun tu kita nak kata kehidupan tak lagi dah. Tak rasa lagi, tak ingat, boleh jadi kita tak ingat dah. Kehidupan sebenar kita boleh kecapi, boleh jadi kita umur 20 sampai ke umur berapa? Kata umur 50. Ada umur 60 tu. Boleh jadi banyak dah benda-benda tak suka. Kau tu tak dimakan, kau ni tak dimakan. Tidak jadi. Nak pergi jalan pun kita kata tak berapa cakap. Jadi kita kata berapa tahun tu je dah. Jadi orang kafir ni dia akan fikir hak tu. Kita nak kejar. Kehidupan ni hanya katalah dak kehidupan sebenar. Hak nama kehidupan ni hanya 40 tahun. Kata dak 40 tahun je. Jadi kita nak kejar hak tu. Tidak mungkin lepas pada ni tak ada dah. Kira-kiranya dah. Tak ada dah. Jadi dia akan buat gapo-gapo. Tu asalkan boleh capai. Kita kata keseronokan ataupun hak dia nak kejar jelah. Selama 40 tahun ni ya kena. Nak biar suka. Suka. Tak ada biar kita kata boleh berlaku. Nak gapo tu boleh berlaku. Apa sebab 40 tahun ni je. Tidak. Aku hidup gapo tu dah. Boleh sukanya 40 tahun ni. Jadi kejar. Dia kata bila orang tu kufur dia pakai tak kira dah. Dengan cara lagu mana? Dengan cara nipu kau. Dah. Tak fikir cara nipu, dengan cara kita kata rasuah. Tu dah. Kau mau berlaku tak kira. Tu dah.
dengan riba, dengan tak kira hal-hal dah. Asal ke suka. Asal ke boleh nikmati ni 40 tahun ni. Asal ke kita boleh suka selama 40 tahun ni. Jadi bila orang tu kufur dia akan buat habis. Bila buat belaka tu, tu semua benda tu ataupun kita panggil kesalahan dah. Tak kira oleh haram pun dah. Kita nak buat juga. Contohnya dah. Dia dadah haram. Tahu dah jelas. Benda hok boleh merosakkan tapi aku nak juga apa sebab ni. Singkat ni kehidupan ni 40 tahun je. Ada. Nak nikmati 40 tahun ni. Jadi tak kira buat belaka. Bila dia buat tu kita kata mudah kan kalau dadah kan. Nampak lalu dah dak. Dengan cara dia nego, dia buat, dia proses hingga habis punah, habis masyarakat. Tu mufsidun tu. Mufsidun. Dengan sebab dia kufur. Bila dia kufur dia tak percaya, dia tak cara habis. Dia fikir hak dia je. Bila orang ni seseorang tu dia kufur, dia akan fikir diri sendiri je. Nak hidup selama 40 tahun. Katalah nak suka selama 40 tahun. Buat belaka. Hal-hal tak kira dah. Dia tak cara dah lah. Sebenarnya kata dia kira hukum dunia. Kalau boleh terlepas daripada hukum dunia, boleh buat. Tu je. Ada pun orang tu orang beriman atau orang Islam selagi terlepas dalam hukum dunia pun kalau tidak terlepas di hukum akhirat dia tak buat. Selagi orang tu orang beriman, orang Islam, dia mikirlah juga beberapa kali dah. Hukum dunia ni lepas. Kalau nak kira ni, orang tak tahu tapi tak berani juga nak buat. Apa sebab ada lagi. Dia mikir lagi. Orang kafir dia kira kalau lepas hukum dunia, boleh buat. Ngomong. Jadi dia tak kira dah. Punuh habis gapo-gapo jadi lepas pada ni dia kira dia. Kira dia je. Nanti. Masyarakat gapo orang ni jadi dosa kerana kita, dia tak kira dak tu. Dosa pahala gapo tu. Apa sebab orang kufur ni bila dia tidak percaya ada Tuhan, dia tidak percaya Tuhan ni ada, dia juga dengan secara automatik dia tidak percaya adanya dosa pahala ataupun balasan baik ataupun buruk pula. Dosa pahala lah. Automatik dia tak percaya. Bila dia tak percaya dosa pahala kan, memang dia akan boleh buat belaka dah. Itulah yang menyumbang kepada kerosakan. Sebab tu Tuhan kata innahum humul mufsidun. Mereka ni dua kali innahum hum. Dua kali kalau orang ngaji bahasa Arab kat maknanya dia taukid tu nak kuat tu, ayatnya sengoti mereka ni buat kerosakan sengoti ni. Dengan sebab dia kafir gitu dah. Memang ngoti dia buat kerosakan. Sesungguhnya mereka lah. Gitulah kalau kita terjemah bahasa Melayu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab tu dia banyak tu. Dia banyak. Dalam bahasa Arab kan, dalam bahasa Melayu kita boleh terjemah gitu je. Ingatlah sesungguhnya mereka lah. Itu je. Bahasa Arab alas putih. Nak kuat, nak oyak sengoti. Mereka ni buat punuh ngoti ni, buat punuh ngoti. Cuma dia tak khabar. Tu je. Dengan cara dia kufur secara automatik dia buat punuh. Apa sebab dia tak ada dosa pahala. Bila dia tak ada dosa pahala dia pakai tak fikir, dia kira dia sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri je. Jadi alas putih. Innaso dua. Hum so lagi tiga. Hum so lagi. Hum tu dua kali. Pak sebenarnya situ. Ada tu ayatnya ngoti mereka ni buat kerosakan tu. Tu hai kata. Dengan 4 kali gapo tu orang 4 kali nak kuat. Nak kuat ayat. Penguat ayat tu ada 4 putih situ. Alas putih innaso hum so lagi. Gitu. Itu hak pertama. Secara umum lah dia buat kerosakan ni maknanya dia buat maksiat, dia kufur dengan secara automatik dia tak kira dosa pahala. Bila lagu tu dia jadi tak khabar sebenarnya dia buat kerosakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga merosakkan orang lain dengan menghalang mereka daripada beriman. Dia halang orang lain daripada beriman. Ini tafsir yang kedua. Maknanya dia lalu tu mufsidun tu. Orang munafik ni maknanya kalau sebelum ni sebenarnya cerita orang munafik ni. Tapi jadi terjemah kafir juga sebab orang munafik ni termasuk dalam kalangan orang kafir juga.
Jenis-jenis orang kafir juga ialah orang munafik. Salah satu jenis orang kafir. Sini hak ni maksud dia nya orang munafik tu sendirilah. Dia cocok nak umi orang jadi tidak beriman. Siapa dia? Hak dia cocok kalau nak kira-kira sini gak. Ni kita kata hak berlaku di zaman Nabi lah, iaitu golongan Aus dan juga Khazraj. Aus dan Khazraj ni kan nak kira hak tak orang-orang Arab asal hak tak ada pegangan lah. Boleh kata tak ada kitab sebagai panduan, tak ada panduan. Tidak. Jadi dia bila dengar Nabi gapo dia akan jadi nak pergi tidak. Kita kata jadi tertarik dengan akhlak Nabi, tertarik dengan orang royak Nabi ni, pemimpin yang bagus, orang yang boleh dicontohi, orang yang boleh diikuti. Jadi puak-puak tu kira-kiranya kita kata jadi tertarik dengan Islam gitulah, nak masuk Islam. Jadi puak-puak ni pergi contoh. Kalau ada peluang nak buruk Islam. Nanti nak buruk, nak pecah belah pada Nabi. Janji dah, kita kata dah buat perjanjian dah dengan orang-orang Yahudi gapo tu dah dan dalam Madinah, tapi puak-puak ni nak kita kata nak suruh jadi baloh. Tu dia pergi cocok. Nak suruh jadi tidak beriman, maknanya dia halal. Halal orang daripada beriman. Hak tu yang kedua, mufsidun. Bukan dia sendiri. Hak pertama dia sendiri. Hak pertama tu dia sendiri kufur, maknanya dia buat kerosakan dah. Tu. Yang kedua, dia tu buat orang lain jadi tidak beriman, dia buat orang lain jadi kufur, maknanya dia buat kerosakan juga. Di atas muka bumi, tapi dia tak khabar. Walakin la yash'urun. Dia tak perasan. Okey. Walakin la yash'urun. Tetapi mereka tidak menyedarinya. Mereka tidak tahu pun sebenarnya mereka membuat kerosakan. Mereka menyangka bahawa menyembunyikan kekufuran itu adalah merupakan kebaikan. Hak ni gak kali hak jelas gak. Dia tak khabar sebenarnya hak tu benda, kita kata benda dosa. Benda hak akan mendapat siksa, hak Tuhan marah, tapi dia kira ni kebaikan. Ni benda molek. Kalau contoh mudah kita kata orang yang ada sifat taqiyah tu lah. Tidak. Sifat berpura-pura tu. Dia kira tu benda molek. Sebenarnya buat lagu tu benda molek. Dia balik jadi dah. Kita kata dia tak tahu sebenarnya dia duduk tengah buat kerosakan. Tu. Hak kekufuran itu sebenarnya adalah kebaikan. Dia duk ingat agama dia tu sebenarnya hak itulah hak betul. Tu. Kekufuran itu kebaikan. Tu. Menyembunyikan kekufuran itu adalah kebaikan. Menyembunyikan kekufuran. Supaya orang munafik lah. Kalau Allah ni tak. Kalau ni kita kata hak ada sifat taqiyah ni lah. Dia sembunyikan kekufuran dia. Sebenarnya dia tidak percaya kepada Tuhan, sebenarnya dia tidak percaya kepada Nabi, tapi dia serak tu molek. Menyembunyikan kekufuran itu molek. Boleh pahala. Tu. Serak gitu. Kita kata dalam masalah ni gapo ni nak menyelamatkan agama, tapi kalau zaman itu pokok Yahudi dia tidak nak menyelamatkan agama dia sangat sebenarnya. Dia nak menyelamatkan kedudukan dia. Sebab sebelum daripada Nabi mari ke Madinah apa pokok ni dia kiranya nak berbaiat, nak menyokong pokok dia dah. Tu. Pokok Arab ni kalau banding dengan Aus dan Khazraj kira-kiranya orang-orang ulu lah. Pokok dia ni Yahudi ni ada kitab ataupun panduan ni orang-orang kita kata orang-orang berpengaruh. Dia orang berpengaruh. Jadi dia buat gini ni sebenarnya nak kita kata nak jaga pengaruh dia. Tu bukan nak jaga agama dia sangat. Kalau orang Yahudi zaman itulah. Kalau Syekh Ahlan ni dia sembunyi itu bukan kerana nak pengaruh juga, kan nak kira dak. Dia nak jaga agama dia. Dia buat lolok kita. Dia nak jaga agama dia. Tapi kalau orang Yahudi, dia nak jaga pengaruh dia, kedudukan dia. Tu. Ada juga ulama mengatakan mereka tidak sedar, mereka tidak menyedarinya, iaitu balasan Allah yang Allah telah sediakan untuk mereka di akhirat. Seperti tadilah. Okey, habis itu. Persoalan satu ada.
tercela ke orang yang melakukan kerosakan dalam keadaan tidak sedar ataupun tidak tahu. Kira-kira kalau kita tengok secara zahir ni dah. Dia kata dok dia buat kebaikan. Tuhan pun kata dok sebenarnya mereka ni buat kerosakan tapi mereka tidak sedar, dia tak khabar. Dia buat kerosakan. Jadi kita kata dah dia tak khabar. Tuhan pun kata walakin la yashurun kan. Dia tidak sedar. Lepas tu lagu mana kena azab pula. Lagu mana jadi masuk neraka pula dah dia tidak sedar ke? Tu kira-kiranya soalan gitulah. Tercela ke? Tak okey kena azab. Mungkin dia tidak sedar dia buat ada. Mereka ni buat kerosakan tapi tak sedar, dia tak khabar pun. Dia buat maksiat. Kita kata dia buat ke dia? Fitnah. Dia tak khabar pun, dia tak tahu. Sebenarnya waktu tu fitnah ke, waktu tu maksiat ke, lagu mana ke dah. Dia tak tahu. Jadi tak okeylah kena azab. Tak okeylah kena seksa. Tu. Nah sini. Jadi dijawab orang yang tidak tahu dan tidak sedar tetapi mampu untuk belajar sebenarnya lebih tercela. Kalau nak kira puak-puak ni ni kalau merujuk kepada cerita zaman Nabi lah. Kita kata puak-puak ni ialah orang-orang dia ni, orang Yahudi kita kata dia dah. Orang munafik ni hok jenis tak sedar ni. Ni sebenarnya bukan orang-orang ulu kita kata hok tak boleh mikir, tak boleh ngaji dah. Mereka ni orang-orang terpelajar. Tu. Dia mampu untuk belajar tapi dia tak si. Dia pakai tolak dulu lagi tak si. Pakai si dengar. Sebenarnya kita kata dah. Bunyi ni daripada Nabi biar pakai si dengar. Tu. Ataupun dalam setengah-setengah tafsir dia kata kalau hok sebenarnya dia tahu hok Nabi itu betul. Dia tahu. Bahkan Yahudi sendiri dia kata memang ada betul hok Nabi royak tu. Ada hok Nabi ajar betul memang betul. Tapi kerana kalau kita ikut Nabi ni, kita ni akan jadi sama dengan puak-puak ni. Puak-puak hok ulu ni. Puak-puak Arab ni jadi setara dengan puak-puak tu. Puak-puak tu dia nampak kira-kiranya turut dengan membayi buta. Jadi kita ni kalau turut juga jadi sama setara puak-puak tu. Dia kata. Tapi sebenarnya dia iktiraf. Dah. Dia iktiraf dah. Dia tahu dah sebenarnya betul. Itu kalau kita tengok kepada ayat tu lah, zaman tu. Dah. Tapi sebenarnya kalau kita perhati buat maksiat, muka kita kata tadi dia kufur, dia lagi mufsidun ni kepada kalau sebelum ni iaitu buat maksiat ada. Orang buat kerosakan ni dengan buat maksiat, dengan buat nyaya ke diri sendiri. Tu sebenarnya kita kata tak nanti kau orang kafir dok. Tak nanti kau orang Islam orang kafir boleh mikir tu semua orang. Kalau dia ada akal yang waras, hok ni dia tahu belaka. Benda tu adalah benda tak molek. Maksiat ni adalah benda tak molek, dia tahu. Ni kita kata mikir sikit lah. Tak nanti kau mikir ngaji tumbah nak tahu dah. Membuat fitnah tu, menyebarkan fitnah ataupun mengadu domba ke apa tu, itu semua orang tahu. Semua orang tahu itu adalah kita kata benda tak molek tu. Kau kena ngaji dulu nak tahu dah. Orang kafir, orang tak ngaji pun dia tahu. Buat fitnah atau menyebarkan benda-benda hak tak betul adalah benda hak tak molek. Kau orang Islam tahu, kau orang kena ngaji je baru tahu dah. Tu maknanya benda kita kata benda asas sangat. Tu dah. Hanya dengan sedikit renungan dan penelitian saja, mikir sikit ya tahu lalu tu. Tu. Maksiat ni kita kata bagai salah. Bagai salah tu semua orang boleh kata tahu. Tu semua orang tahu belaka. Tapi dia tak sedar ikut maknanya ni berat benar dah ni. Ni memang patut kena seksa dah ni. Ni lebih tercela lagi. Sebenarnya. Orang tahu belaka dah. Quran ni depan ni ayat depan ni dah. Wa in kuntu fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Tu cabar. Kalau mu ni ragu lagi, Quran ni mari daripada kami, mu buatlah satu surah. Pas kalau ni kita kata tak boleh buat dah. Tapi dia ada. Buat macam tak tahu je. Kita kata. Tu. Sedangkan kalau kira kalau mikir sikit kita kata tak boleh tahu dah. Kita kata Quran tak okeylah orang buat. Quran ni adalah wahyu daripada Tuhan. Mikir sikit dia tahu. Apa muka dia sesuai dengan semua zaman. Orang tak boleh mikir lagi masa tu.
Tiba-tiba betul ni dalam Quran tu dok. Kitab yang sebuah kitab yang diingat. Start daripada tu siapa kalau ni siapa kau kemak kita kata mikir waktu pada dah kita kata tapi kan la yasun tak sedar lagi berat dah ni. Ni dia tak mikir lagi tak boleh mikir waktu tu. Maknanya mereka ni sebenarnya lebih tercela sebab apa sebab dia tak khabar ni benda-benda mudah-mudah sangat. Tu sebab tu mereka ni layak mendapat azab. Bukan kita kata bakponya tak khabar. Dok sebenarnya benda ni benda mudah sangat. Sebab kita kata orang Islam. Dia tu orang Islam tapi dia tak tahu sembahyang 5 waktu tu adalah wajib. Patut kalau kata kita kata dah. Dia akan diseksa kerana dia tak tahu. Patutnya dia kena tahu sembahyang 5 waktu tu wajib. Dia orang Islam tu betul kita kata dah. Tapi dia tak tahu sembahyang 5 waktu tu wajib. Tak patut sebenarnya benda lagu tu. Itu kita kata balik pada orang Islam dah. Kalau kita kiyah kepada orang Islam. Jadi benda bagi tak patut, bagi memang sepatutnya tahu berlaku. Tiba-tiba dia tak tahu. Ni. Tiba-tiba dia tak sedar. La yashurun. Tu kat berat lah. Lain lah kalau kita kata benda tafsir lagu ni kau dah. Tu. Al-mufsidun tu maksud dia gapo. Tu kalau tak tahu pun tak apa. Tu. Orang Islam secara umumnya kalau tak tahu pun tak apa. Al-mufsidun tu maksud dia gapo. An-nas tu maksud dia gapo. Tak nanti kau nak tahu sebuti-sebuti tak apalah tu. Kau ni benda-benda asah. Kalau dia tak tahu yang patut dia kena seksa. Begitu juga ni. Buat kerosakan tapi dia tak sedar. Lagu mana buat kerosakan tak sedar, buat maksiat, buat benda-benda semua orang tahu belaka tu adalah tak molek tapi dia tak tahu. Memang patut kena seksa tu. Memang dia kena tahu. Tu adalah kerosakan. Sepatutnya dia tahu. Cumanya apa dia tak buat juga. Dia tak sedar juga. Ni ayat berat benar ni orang puak-puak ni. Orang-orang munafik ni teruk. Dia tak sedar. Benda-benda sepatutnya tahu. Jadi sepatutnya kena seksa lah. Walaupun dia tak sedar. Kalau mudah kita kata. Dia. Kalau mudah kita semua orang boleh terima. Kita kata naik atas jalan. Atas jalan raya. Bawa kereta. Bawa kereta mungkin mari. Tiba-tiba kena tahan polis. Polis minta lesen. Kita pun tanya, gapo lesen? Kena ada gon ni kau nak bawa kereta? Tanya, kita tak tahu. Kena ada gon ni. Tidak sepatutnya orang bawa kereta tu. Dia tak tahu. Tu kena ada gon tu. Kena ada lesen tu. Tidak sepatutnya. Jadi patut kau dia kena sampai lagi. Tak sepatutnya lah. Cik sampai saya lah. Nyayalah saya tak tahu. Kena ada gon ni. Kena ada kad gon ni saya tak tahu pun. Wujudnya kad gon ni dak. Jadi tak boleh sampai saya. Boleh kau kita yakin tu dah. Ada dunia pun. Kita kata tak boleh terima. Ada mana boleh. Benda lagu tu tahu. Dia sepatutnya kena sampai. Semua orang akan kata dok dia kena sampai juga. Supaya dia tak boleh buat alasan tu. Alasan dok saya tak tahu. Kena ada gon ni. Tak boleh alasan tu. Begitu juga ni. Buat alasan dia tak tahu. Maksiat tu adalah kerosakan di atas muka bumi. Kita kata tidak percaya Tuhan, tidak percaya kepada dosa pahala, tak percaya ada hari akhirat ke apa, tidak pembalasan. Kalau nak kira fikir dengan akal logik pun sebenarnya boleh terima. Hak tu tidak. Tak care pakai mati gitu. Lepas tu nyayalah. Orang hak kena buat nyaya tu. Lagi mana? Mana keadilan Tuhan? Kita kata tak. Tuhan mana-mana pun tak. Adil ke begitu? Tuhan mana? Tak nanti ke Allah lah tak. Tuhan lain. Tuhan berhala. Adil ke? Patut kau dia buat gitu kau orang tu. Nyayalah kawan tu. Ada. Seluruh hidup dia lahir. Kita kata tak ada tangan kaki. Kaki tangan tak ada dak. Lagi mana tu? Adil kau begitu. Ada. Tuhan mana-mana pun dak kalau fikir. Benda lah tu kita kata kalau fikir tu dengan sedikit tapi dia tak khabar juga memang patut. Patut dia kena seksa. Tu walakin la yashkurun tu. Maknanya tercela ke ataupun kena seksa kau orang lagu tu. Kau tak tahu tu. Kau kena. Kena juga. Ni. Memang patut. Habis ini. Seterusnya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun.
Wa idza, dan apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka, aminu kama amanan nas, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Qalu, mereka pun jawab, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman? Ala, mari pula ala. Ala, ingatlah ataupun ketahuilah. Boleh kata, innahum humus sufaha, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Kalau datah tu, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kalau ni, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi orang kata, dikatakan kepada mereka, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana orang itu beriman. Orang-orang itu beriman. Jadi sebab turunnya ayat ni. Jadi saya tidak nak baca seperti lah hadis dia. Sebab turunnya ayat ni diriwayatkan daripada Ibn Abbas, iaitu satu kisah lah. Apa boleh jadi turun ayat ni. Abdullah bin Ubay ni, dia jalan dah dengan pokok dia. Lepas tu dia pun jumpa tembok, kita kata tembok, apa ni, tembok dengan para sahabat Nabi lah. Dia pun royak lalu pokok dia. Ni tengok ni. Tengok ni lagu mana aku nak bodoh pokok ni. Situ. Aku nak bodoh. Aku nak memperbodohkan pokok ni. Tengok lagu mana. Dia royak ke pokok dia tu. Aku nak mempermainkan orang-orang bodoh ni. Nak main orang-orang bodoh ni. Dia anggap sahabat-sahabat Nabi ni bodoh-bodoh belakang. Dia royak pokok dia. Tengok ni. Aku nak buat pokok ni, pokok bodoh ni. Tu. Sebab tu aminu kama, mereka pun jawab, kita nak kita nak beriman sebagaimana orang-orang bodoh ni beriman. Dia kata dak. Sebab sebelum tu dia royak dah ke sayang-sayang dia. Gugu dia. Ini aku nak main ni. Ko demo-demo ni, bodoh-bodoh ni. Tengok deh, dia royak dah. Lagu mana cara aku nak buat. Dia pergi kepada Abu Bakar. Jumpa Abu Bakar, dia pun saling dengan Abu Bakar. Kalau dalam teks Arab dia kat, dia pun fa akhadha bi yadi Abi Bakr, maknanya dia pegang tangan Abu Bakar. Ya salihlah kita kata dak. Pegang tangan Abu Bakar, dia pun selamat datang. Abu Bakar As-Siddiq, ketua Bani Taim. Abu Bakar At-Taimi kan. Ketua Bani Taim, Syekhul Islam, orang yang kedua. Bersama, maknanya Nabi duduk dalam gua tu kan. Nabi seorang dak. Hak kedua siapa dia? Abu Bakar lah. Dak, manusia kedua dalam gua kalangan Nabi tu dak. Hak sanggup mengorbankan jiwa dan harta kerana Nabi. Pergi salih dak. Lepas tu dia pergi pula kepada Sayyidina Umar. Royak gitu juga, lebih kurang gitu juga. Selamat datang ketua Adi bin Ka'ab Al-Faruq. Agama dia teguh, mengorbankan jiwa dan raga kerana Nabi. Lepas tu dia pergi pula kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman tak ada. Pergi kepada Sayyidina Ali. Dalam hak lain-lain pun tak ada juga. Dia pergi kepada Sayyidina Ali lalu. Dia pun royak lebih kurang gitu jugalah. Kita kata pegang tangan salih. Lepas tu dia pun puji-puji Sayyidina Ali ke apa tu. Anak saudara Nabi, natu Nabi, ketua Bani Hashim selain daripada Rasulullah. Maknanya Rasulullah ni Bani Hashim juga. Selain daripada tu, siapa dia? Ketua Sayyidina Ali lah. Tidak. Rasulullah salah seorang ketua Bani Hashim. Lagi Sayyidina Ali. Ataupun kita boleh kata juga, kalau dalam teks Arab dia kata makhala Rasulullah. Maknanya selepas daripada Nabi tu siapa dia? Hak jadi ketua Bani Hashim, Sayyidina Ali lah. Jadi dia pergi pegang tangan Sayyidina Ali ke apa. Dia pun duk puji-puji gitulah. Pada tu, pada pergi belakang tu dah. Dia pergi kepada pokok dia. Tengok lagi mana aku buat dia royak dah. Jadi dia royak ke guru dia. Kalau mu jumpa pokok tu buat supaya aku buat tu lah. Mu buat supaya aku buat tadi tu. Mu kena puji mereka, royak benda-benda molek ya. Puji, kita kata pung lah. Kalau dah bahasa Kelantan kat pung. Kalau pung ni kat bagi tak ikhlas mana lah. Sebenarnya bagi pung ni kat nak gelai. Tidak. Kalau puji ni boleh jadi ikhlas dah. Kalau bahasa kalau Kelantan kat pung mudah.
Nah. Pun ni gak bagi tak ikhlas lah. Muak gitu. Royak benda-benda molek pergi jumpa dengan kali jumpa dengan pokok dia lah. Buat supaya kuat. Nanti. Ya, jadi pada tu orang-orang Islam pun pergi jumpa Nabi ke apa dia royaklah peristiwa tu. Peristiwa ni lah. Pokok ni jumpa dengan kita ni royak gini. Lepas tu turunlah ayat ni. Turunlah ayat ni. Qalu anu'minu kama amana as-sufa. Tengok aku nak buat lagu mana ni. Kau pok-pok bodoh ni. Ni lah. Jadi tu ayat ni, anu'minu kama amana as-sufa. Kita nak beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh tu. Okey, habis itu. Menurut hadis para sahabat dan juga ulama, daripada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sebenarnya ramai lagi tentang firman-Nya, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, bila dikatakan pada mereka berimanlah sebagaimana berimannya nas tu apa sini, berimannya orang-orang berimannya orang lain, sebagaimana orang lain berimanlah sebagaimana orang lain beriman. Ibn Abbas berkata, bila dikatakan kepada mereka kamu hendaklah membenarkan sebagaimana para sahabat Muhammad membenarkan. Tu. Buat gitu. Para sahabat Nabi dia membenarkan gapo. Puak-puak sahabat Nabi ni dia kata Nabi maknanya dia percaya hak sebenar dah. Dia membenarkan Nabi. Nabi ni adalah Rasul hak sebenar. Quran ni kitab hak sebenar tu. Tu sahabat Nabi buat tu. Jadi royak kau puak-puak ni suruh buat gitulah. Suruh percayalah gitu. Suruh percaya sebagaimana sahabat Nabi percaya. Sahabat Nabi percaya ni kan ikhlas dah. Dia percaya ngoti. Zero. Malaikat ni benar. Hari akhirat tu ada. Kalau sebelum ni dah. Dia percaya kepada adanya hari akhirat. Tu sahabat Nabi tu. Katakanlah. Jadi nak suruh puak-puak ni kata. Tu. Qilalah, dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada orang munafik tadi tu, aminu kama amanan nas, berimanlah sebagaimana orang ramai tu beriman. Iaitu lagu mana? Beriman lagu mana? Iaitu kena kata sesungguhnya dia adalah seorang nabi dan juga rasul. Royak gitu. Kena percaya ni nabi, ni rasul. Kena royak gitu. Benda-benda hak turun kepadanya adalah benar. Siapa kau? Apa dia kata gitu? Adalah benar. Sebab ada dia dalam ayat lain dia kata Nabi ni sebenarnya Nabi ni tukar sahih. Tukar sahih lah. Ada ayat-ayat dia royak tu sebenarnya dia reka, dia tukar sahih. Kita ni kena sahih belaka tu ni. Sebab tu jadi percaya habis tu. Hak dia royak tu. Dia royak gitu. Jadi percaya tu sebenarnya adalah benar. Percaya kepada hari akhirat. Sebelum ni dia sebut dak. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari akhirat. Ni bagi demo-demo ni tak percaya ni. Belaka ni dak. Jadi kena percaya tu. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan selepas daripada mati. Bagi demo ni tak percaya belaka ni. Dia kira lepas pada mati tak ada habis. Jadi abu gitu ya dak. Ada. Ni kena percaya ni. Itu maksud dia aminu kama amanan nas. Demo-demo ni sahabat Nabi ni dia percaya lepas pada mati ni bangkit semula, maknanya dia percaya ke dia ada syurga ada neraka. Percaya lagu tu. Mu kena percaya juga ada syurga ada neraka. Lepas tu percaya kepada hari akhirat. Hari kiamat gapo tu. Dan sebagainya. Kalau dalam kitab lain, kalau dalam hadis lain dia kata percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada qada dan qadar. Dia tambah lagi. Tapi hak ni boleh kata hak asas dia lah. Mereka pun jawab, anu'minu kama amana as-sufaha, adakah kami ni nak beriman sebagaimana orang-orang bodoh ni beriman? Yang mereka maksudkan ialah para sahabat Nabi. Orang-orang bodoh tu siapa? Kata Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi lah. Dia pun dimaksudkan siapa dia orang bodoh tu? Sahabat Nabi. Okey. Diriwayatkan juga daripada Ibnu Abbas katanya. Okey, seterusnya daripada Ibnu Abbas dia kata ayat ni sebenarnya turun berkaitan dengan orang Yahudi. Turun kait dengan orang Yahudi. Ayat cerita pasal orang Yahudi hak ni. Wa idza qila lahum aminu kama amana nas ni, hak ni pasal orang Yahudi.
Wa idza qila lahum, bila dikatakan pada mereka, siapa dia mereka tu? Orang Yahudi. Hok dalam hadis-hadis dia tak ada royak dah. Hadis ni jelas lagi. Siapa dia mereka tu? Orang Yahudi. Aminu kama amanan nas, berimanlah sebagaimana orang-orang tu beriman. Orang ramai tu beriman. Siapa dia orang ramai tu? Tadi tak ada royak, dia kata sahabat Nabi Muhammad gitu je dah. Para sahabat Nabi. Kalau dalam ni iaitu Abdullah bin Salam dan para sahabatnya. Tu. Pasal orang Yahudi kan? Abdullah bin Salam tu kan? Pokok Yahudi. Dah. Jadi turun pasal orang Yahudi beriman supaya demo tu beriman. Orang Yahudi tu. Iaitu Abdullah bin Salam tu dah. Tu beriman. Jadi kamu kena jadi seperti dia tu. Kamu kena ikut dia. Aminu kama amanan nas. Kamu kena beriman sebagaimana orang tu beriman. Siapa dia? Orang-orang Yahudi tu. Siapa dia? Abdullah bin Salam dan para sahabat dia. Qalu anu'minu kama amana as-sufa. Mereka pun jawab, kami nak beriman sebagaimana orang-orang bodoh tu beriman, iaitu orang-orang yang jahil lagi dulu. Dia cocok begitu. As-sufa tu jahil lagi dulu. Amana as-sufa. Ala innahum humus sufa. Tu pun jawab lagi. Dok. Sebenarnya mereka itulah orang bodoh. Tu royak mula kepada orang Yahudi tadi tu. Dia sebenarnya bodoh, yang jahil lagi dulu sebab tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Puak-puak ni hak beriman ni, iaitu puak-puak Yahudi hak beriman tu sebenarnya orang-orang hak cudi. Tidak. Orang-orang kita kata orang-orang Yahudi hak cudi. Demon ni dungu dan juga jahil. Tu yang kata gitu. Sebab apa? Sebab dia tidak beriman. Orang lain beriman belaka. Demon ni duk. Duk gerah dia. Walakin la ya'lamun. Tetapi sebenarnya mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahawa mereka sebenarnya bodoh. Dia suruh dia. Sebenarnya dia cerdik dah. Demon-demon ni kena sesak habis dah. Kita kata dah. Gugur dia tu. Dia royak ke gugur dia. Iaitu pokok Yahudi tu. Sesak habis. Terkenal lah dengan Muhammad ni. Terkenal habis. Kena sahih habis. Kena buat ke Muhammad dah ni. Kira-kiranya dah. Saya berkata, duduk sebenarnya dia tu. Hak je royak tadi tu sebenarnya orang bodoh. Tu. Jadi ayat ni turun kepada orang Yahudi. Itu so. Kata Muqatil dan juga Mujahid, ayat ni turun berkaitan dengan orang-orang munafik. Pula orang-orang munafik ni maknanya kalau orang Yahudi dia khusus lagi dah. Kalau orang munafik ni dia umum. Ada orang munafik ni, orang Yahudi ada juga. Ada. Orang munafik ni orang Arab tu sendiri, orang Arab asal ataupun kita panggil Aus dan Khazraj tu ada juga. Dia termasuk belaka. Kalau orang munafik ni dia tidak orang Yahudi saja, dia ramai lagi. Jadi Muqatil dan Mujahid kata ni turun pasal orang-orang munafik. Wa idza qila lahum aminu, bila dikatakan kepada mereka berimanlah, iaitu kamu hendaklah membenarkan dengan hati-hati kamu sebagaimana para sahabat Nabi buat. Para sahabat Nabi ataupun orang-orang Islam lain ni dia percaya, dia tidak setakat royak mulut je. Dia percaya dengan hati. Hati dia pun percaya gitu juga. Jadi mu kena buat gitu. Orang munafik kan, sebagaimana kita tahu orang munafik ni dia royak mulut je dah. Mulut dia je kata beriman, hati kata tak. Mulut saja. Jadi tak. Kita tuju kepada orang munafik ni tidak, mu tak boleh buat kecek ke mulut saja, kena percaya dengan hati juga. Tu. Maknanya sini tuju kepada orang munafik. Qalu anu'minu. Mereka pun jawab kiri. Orang munafik tadi jawab kiri. Iaitu kata orang munafik adalah, adakah kami perlu membenarkan sebagaimana orang-orang jahil lakukan? Kira-kiranya nak suruh kita dicaya gitu mu. Supaya puak-puak ni buat. Kira-kiranya orang ulu kan. Orang Arab tu dia anggap sebagai orang jahil lah. Orang Arab Aus dan Khazraj tu dianggap sebagai orang jahil, orang yang tak ada pegangan. Nak suruh kita buat gini, ikut membabi buta lagu ni. Percaya makhumin lah. Kita kata dah. Aus dan Khazraj ni percaya ke makhumin. Pak dalam hati. Nak percaya dah. Bukan setakat mulut dah. Dengan hati sekali dah. Dengan perbuatan buat nak suruh kita jadi gini. Percaya kita semua. Kira-kiranya dia kata gitu dah. Dia kata kepada siapa? Dia kata kepada puak percaya. Percaya laju tu. Kalau kat atas tadi Ibn Abbas tadi
percaya kepada percaya kepada Tuhan, ada mengucap apa ni, percaya kepada hari akhirat dan sebagainya. Hak ni percaya supaya buat tu. Nak suruh kita buat gitu, nak suruh ikut membuta tuli supaya orang jahil ni. Ada minum kama amanu sufaha. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah sungguhnya mereka itu. Tuhan jawab ni. Yaitu orang-orang jahil dengan sebab mereka tidak membenarkan dengan hati. Jadi sebenarnya mereka tu orang-orang jahil, hok percaya dengan mulut saja, hok royak mulut saja. Sebenarnya dia tu salah. Tuhan royak. Tetapi mereka tidak tahu bahawa mereka itu sebenarnya jahil. Okey, habis. Tafsir. Kama amanan nas. Ini capu habis ya. Capu belakang dari tafsir ni. Kama amanan nas. Sebagaimana berimannya golongan Aus dan Khazraj, sebagaimana orang ramai tu beriman. Kalau dalam ni tak ada royak, royak gitu ya, kalau dalam jemuh ni kama amanan nas. Berimanlah sebagaimana orang ramai beriman. Siapa dia orang ramai tu? Aus dan Khazraj. Mereka ini majoritinya Muslim. Tapi ada juga golongan munafik, tapi sikit. Ada juga munafik dalam kalangan Aus dan Khazraj ni, cuma tak ramai. Tapi hak ramainya orang Islam lah. Jadi An-Nas ni maksud dia hak Islam tu. Jangan kita kata An-Nas ni sebenarnya munafik tak. Sebab apa? Sebab kalau dalam kitab tafsir ni sebenarnya kalau nak bubuh payah, dia ayat Nas ni dia guna gitu. Dia ambil kira hak banyak. Ambil kira hak banyak. Nas ni kita kata tak? Gini dah tak? Aminu kama amanan nas, berimanlah sebagaimana orang ramai beriman. Orang ramai ni merujuk kepada siapa? Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni ada dua. So kita kata hak Islam. So lagi hak munafik ada juga tak? Hak mana so? Sebagaimana orang orang ramai beriman tu orang munafik ke? Boleh juga. Gitu. Mungkin nas kan? Ada. Nas ni tak kira siapa-siapa dah. Sebagai orang ramai. Orang ramai tu ada dua. So orang Islam, so lagi orang munafik. Tapi ambil kira hak ramai. Nas ni kira hak banyak. Tu dikira hak majoriti. Sebagaimana kalau kita kecek dah. Kalau kita kecek dah. Ramai nak pergi jalan. Mari belakang, tak mari lagi. Tapi kita kata, kalau orang tanya, mari dah kau? Kita kata, mari dah. Mari dah, kau ambil kira hak mana? Ambil kira hak majoriti, ramai dah mari. Kau nak ambil kira, kau kita nak kata, ramai dah mari sebenarnya dah. Nak pergi jalannya 100 orang. 80 orang dah mari. 20 orang lagi tak mari dah. Orang pun tanya, mari dah kau? Siap sedia belakang dah, kau ada belakang dah kau? Kita kata, tak ada lagi. Kita nak kata tak ada lagi kau, kita nak kata ada dah. Mesti kita kata ada dah, ada apa? Sebab ambil kira hak ramai. Tu ambil kira hak ramai, iaitu ambil kira hak sikit. Begitu juga ni. Nas tu ambil kira hak mana? Ambil kira orang hak beriman secara molek tu lah. Tidak orang munafik, tidak. Walaupun Nas ni termasuk juga orang munafik, tapi tak kira sebab orang munafik tu sikit. Tu. Golongan Aus dan Khazraj ke apa tu sikit je orang munafik. Ataupun Yahudi ke apa tu sikit je. Hak munafik ni, hak ramainya Islam. Gitu. Yo kira gitu. Nas tu. Nak kira boleh balik dua-dua. Mungkin tak ada royak sini dah. Mana-mana ni kembali kepada siapa Nas tu? Orang ramai siapa? Orang ramai agak kalau nak kira orang ramai sekali, orang beriman lah. Orang beriman dengan molek lah. Tu. Hak munafik itu sikit je. Kita pun guna juga begitu dah. Nanti kau contoh tadi. Kata beli dah kalau beli. Ni berapa ya? Hak ni kira kalau Pak Yas 90 sen juga kita kata ni 5 riyal. Sebab apa? Sebab dia dekat lah ke 5 riyal. Tidak. Pak Yas 10 sen. Go berapa ayel ni? Ayel ni harga dia Pak Yas 10 sen. Sekilogram. Ataupun kita kata Pak riyal lah, mudah. Sebab apa? Sebab ambil kira sikit. Jadi kita guna juga begitu dah. Kalau sikit lah je, hati ambil kira sikit. Kalau banyak Pak yang 90 sen, kau kita nak kata Pak riyal. Harga ayel lah ni
4 riyal 9 persen. Kita nak kata 4 riyal kan nak kata 5 riyal. Tentu dah kita akan kata 5 riyal dah. Ambil kira banyak lah. Tu ambil kira banyak. Banyak alah mana? Kalau banyak alah ke 5 riyal ya, kita kata 5 riyal lalu dah. Walaupun 4 riyal 9 persen. Kalau banyak alah ke 4 riyal, contohnya 4 riyal persen, kita kata 4 riyal. Tu. Begitu juga ni. Nas ni ada 2. Jadi kira hak ramai. Hak ramai sebut dia. Itu orang Islam hak sebenar lah. Hak percaya dengan hati. Bukan setakat royak mulut, percaya dengan hati juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kama amanan nas, sebagaimana orang ramai beriman, iaitu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beriman. Itu lebih jelas lagi. Rasulullah dan para sahabat lah. An-nas tu situ tu. Dah siapa dia lagi? Kama amanan nas ni siapa? Rasulullah dan para sahabat. Nabi dan sahabat-sahabat dia. Yang ketiga, nas tu siapa? Kama amanan nas, sebagaimana berimannya ahli kitab. Mereka adalah dari kalangan yang kamu kenali, seperti Abdullah bin Salam dan para pengikutnya. Mereka adalah sebangsa kamu. Maknanya ni ayat ni tuju pada orang munafik tu. Orang munafik tu boleh kata Yahudi lah agama dia. Jadi orang munafik Yahudi ni puak-puak dia sendiri ataupun sahabat dia. Sahabat dia, saudara mara dia ni beriman. Beriman belaka, percaya kepada Nabi. Kita kata masuk Islam belaka dah. Menerima Nabi. Belaka dah. Puak-puak dia. Gitu kan. Jadi orang-orang ramai ni siapa dia? Puak-puak dia lah. Bukan sahabat Nabi tidak. Sebagaimana berimannya puak-puak demo diri. Puak-puak demo mana? Puak-puak Yahudi gapo tu lah. Tu demo-demo tu beriman. Demo tu serupa dengan kamu je. Seagama, asalnya seagama dengan kamu lah. Kira-kiranya dah. Ada agama masing-masing. Demo tu pun ada kitab juga supaya kamu. Supaya kamu lah. Percaya supaya kamu. Agama supaya kamu. Tapi demo tu beriman. Sebagaimana demo-demo tu. Sebagaimana saing-saing demo tu. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebagaimana berimannya orang yang sempurna sifat kemanusiaan. Hak ni tak tuju pada sahabat Nabi, tak kira lah. Tak tuju siapa-siapa lah. Hak ni secara umum. Beriman molek. Maksud dia begitu. Orang hak sempurna sifat kemanusiaannya. Orang hak sempurna sifat kemanusiaan. Gitu. Sebab tu dia panggil nas. Nas ni apa dipanggil nas? Ada kita kata nas ni. Kalau dalam dalam ilmu mantik dia kata dah, manusia tu gapo? Manusia tu ialah hayawanun natik. Hayawan natik. Manusia tu nate. Kewanun nate manusia tu. Tu ilmu mantik. Ilmu mantik ni bukan setakat orang Islam saja boleh terima, orang kafir boleh terima juga sebelum daripada ada Islam. Sebelum daripada Islam hari ni lagi. Ilmu mantik ni dah. Sebelum daripada zaman Nabi lagi. Tu. Zaman kita kata siapa dia? Aristotle gapo tu. Itulah. Pokok dia Socrates. Ada tu ilmu mantik ni dah. Jadi dia kata manusia ni gapo? Manusia ni nate. Tu. Jadi nate. Gapo dia hak buat manusia ni nate ni jadi manusia. Hak beza dia dengan lembu gapo tu dah. Apa beza? Beza dia dengan manusia ni nate dan juga dia ni natik. Kalau dalam mantik kata natik. Natik ni maknanya boleh bertutur. Tu ataupun boleh bertutur. Nak boleh bertutur ni dia kena mikir. Nak boleh kecek gapo ni dah. Bukan kakak tua tu dia kecek juga tapi dia tak mikir gapo tu. Tak ada mikir dia. Tak ada. Tu dah. Apa kita kata kera tu dia suka ketawa, tapi ketawa bukan kerana geli hati ke apa, tidak. Kera tu dia ketawa adalah dah, tapi tidak kerana geli hati. Kalau kita ketawa kerana geli hati, dia ada kecek kerana goni. Maknanya nak boleh kecek tu dia kena boleh mikir. Manusia ni dia boleh mikir, kena ada akal. Akal ni apa? Akal ni ialah hak dapat membezakan kebenaran benda hak benar dengan benda hak salah. Benda hak betul dengan benda hak salah. Tu akal. Dia klik situ. Orang ni kalau dia tak boleh beza benda hak betul dengan hak salah, dia ni manusia ke? Klik mula dah. Manusia ke? Dengan sendirinya dia sebab menanti-menanti lain kira-kira je. Jadi orang kafir ni dia tak boleh beza mana betul mana salah. Tu.
Kira-kiranya dia dianggap sebagai binatang lah. Dia tidak nas dah sini. Tidak nas. Nas ni ataupun nas ni manusia lah. Nas ni daripada insan. Tu nas. Insan seorang manusia. Nas ni gambar. Manusia-manusia. Sebab tu dia cuma orang gambar sini dah. Kira tidak tu. Tidak sebagai manusia dah lah orang kafir tu. Sebab apa? Sebab dia tak boleh beza mana betul mana salah. Bila dia tak boleh beza mana betul mana salah, ahli mantik kata maknanya dia tak ada akal, tidak berakal ataupun tidak natik. Bila tidak natik dengan sendirinya dia tidak manusia, natik lah. Natik lain, sebab natik lain dah lah. Yang membezakan manusia dengan natik lain dia tu natik. Kalau tak ada natik, maknanya dia tak boleh beza mana betul dengan mana salah. Kalau kita kata lembu lah dah. Lembu tak boleh beza mana betul mana salah. Natik lain, lembu, kambing, ayam ke apa tak tahu mana najis, tak tahu mana kotor, mana bersih, tak tahu. Begitu juga orang kafir ni. Tu. Secara automatiknya kita kata dia bila dia kafir, dia tak boleh beza lalu. Mana betul mana salah. Paklan ni kita kata tak boleh beza dah. Kita kata benar boleh ke tak kahwin sesama jenis. Tak boleh beza lagi. Kita kata dah. Maknanya tak boleh mikir. Kok mana betul mana salah. Ngelah kali boleh. Jadi boleh. Lulu dah boleh. Maknanya tak boleh beza mana betul mana salah. Sebab natik. Kita kata dah. Tak ada dah natik bagi orang tu. Jadi bila tak ada natik tu dia tidak dipanggil nas dah. Jadi hak nas ni siapa dia? Nas. Aminu kama amanan nas. Beriman sebagaimana orang ramai tu beriman. Orang ramai tu maknanya orang boleh mikir lah. Siapa dia orang boleh mikir? Tentu dah lah orang Islam. Orang beriman. Sebab apa? Sebab dia ada panduan dia tu. Sebab dia boleh mikir dengan marah. Sebab apa? Sebab panduan dia. Panduan dia tu macam-macam lah. Rupa Quran, rupa Nabi ajar. Siapa kau sekecil-kecil perkara dah. Benda besar siapa kau sekecil-kecil dia Nabi royak. Oh ni najis, oh ni tak boleh buat. Orang kafir tak boleh beza tu. Maknanya sebab tidak nas dah. Orang panggil tidak manusia dah. Orang kafir tu. Gitu. Itu yang keempat. Jadi macam-macam itu boleh tafsir tu tak. Tafsir tu mari dengan macam-macam betul. Aminu kama amanan nas. Qalu anu'minu. Mereka pun jawab kelik dah. Anu'minu, adakah kita nak beriman? Kama amanan sebagaimana orang-orang bodoh ni beriman. Dia tanya sini dah. Pertanyaan di sini bertujuan untuk menolak dan mengingkari. Tanya tapi tanya tak say sini ni. Bukan tanya memang nak tanya sungguh. Tak. Tanya tak say. Tu ada juga kalau apa ni dalam bahasa Arab dia panggil istifham lil inkar. Istifham lil inkar. Tanya tapi sebenarnya bukan tanya no. Tanya tak say. Tidak. Ada ke lagu? Ada. Kita pun guna juga dak. Contohnya ada orang hok. Adalah orang hok tak makan. Tak makan ke dia kita kata dak. Setengah-setengah orang tu makan kepala kambing dak. Setengah-setengah orang tu tak makan. Dak. Tiba-tiba mari hidup kepala kambing dia. Goni nak ui aku. Mui dak aku goni. Tanya nak tanya pasal kepala kambing tu kau nak tanya sebenarnya kita tak say kau ni. Tanya sebenarnya kita tak say tu nak ayatnya dak. Tanya tapi tanya bermaksud kita tak say kepala kambing ni. Mui dak goni kat aku. Bapa mui dak goni kat aku. Tanya dak. Bapa mui dak goni. Tanya juga tapi maksud dia kita tak say. Tak say lah. Sebab apa wi juga ni. Kepala kambing ni hidup juga kat aku ni. Aku tak say. Tanya bertujuan toksi. Anu minum kama mana maknanya adakah kami nak kena beriman sebagaimana orang-orang bodoh ni beriman. Alik belakang tu beri royak lalu dok sebagaimana orang-orang bodoh. Nak suruh kita jadi seperti orang-orang bodoh ni juga. Nak suruh kita beriman gini juga. Tanya dok. Tanya nak ke? Dok, tanya toksi. Tidak. Habis ni. Faedah daripada ayat ini. Jadi ayat ni dan juga ayat sebelum dia iaitu ayat 12 tu. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sebelum dia lagi wa idza qila lahum la tufsidu. Apa ni? Qila dikatakan kepada mereka sebelum ni kita ada siapa dia kata. Dikatakan kepada mereka jangan buat kerosakan di atas muka bumi. Ayat sini pula suruh beriman. Ya ada dua situ. Berimanlah sebagaimana orang-orang ramai beriman. Ya dua dak. Sebelum ni jangan buat kerosakan di atas muka bumi.
Hak ni pula kena beriman. Sebelum ni larang, hak ni suruh. Nak royaknya nasihat yang sempurna. Tidak. Hak dapat diambil daripada dua ayat ni lah. So ayat ni tak jadi. Kalau so ayat ni saja, ayat 13 ni, dia kena ayat 12 sebelum tu lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Tak situ tu. Capur dua tu nak royaknya nasihat. Hak sempurna ataupun tunjuk ajar hak sempurna, dia kena ada dua. Dia kena gabung dua. Tidak. So lagi. So lagi suruh. So cegah. So kena buat. Tu. Hak tu sempurna. Tu gapo-gapo dah. Dalam kehidupan ni tu. Gapo-gapo. Kita kata mudah ya. Kalau makin ni lah. Kita kata kehidupan dah. Hak sehari-hari. Hak hari-hari. Dia. Kita nak suruh sihat. Kalau kita buat hak ni saja. Apa ni? Nukmin kita buat hak suruh saja. Nak suruh sihat tapi kita buat benda hak kena buat je. Ya itu dia. Nak suruh sihat kena senemel. Kena makan sayur. Kena gapo, kena makan buah. Tapi hak larangnya tu kita buat juga. Tak jadi juga. Hak larangnya kita buat juga. Buah makan. Sayur makan. Senemel dah, tapi hak larangnya kita buat juga. Ya itu gapo hak larangnya tu. Kita kata sak rokok. Tu larangnya tu. Tak ada hak ayat 12 tu. Hak tu larangnya lah tu larangnya tu tak ada. Ya buat suruh saya tak jadi juga. Tak sihat. Tak sihat molek juga lah kita kata. Nak jaga kesihatan tapi buat juga. Buat berlaku. Dia kita kata benda-benda hak kita kata kan hak gula banyak buat juga. Makan juga. Tu makan. Tapi hak sihat makan juga. Sebenarnya juga. Buah pun kita makan. Tapi hak mudarat pun kita buat juga tak jadi. Dia kena ada dua. Mencegah dan juga buat. Buat benda boleh, cegah benda tak boleh. Tu. Jadi hak dapat kita ambil maknanya daripada gabungnya dua ayat 12 dengan 13 ni dia kena nak suruh jadi molek gapo-gapo tu dok. Tu benda-benda molek tu dia kena ada dua. Rokok pun hisap juga. Gula makan bagai-bagai lemak gapo tak kira gombong belaka. Tu. Makan tak kira tai. Tu. Buat belaka tu. Tak jadi juga, tak sihat juga. Tidak sempurna juga. Tu. Begitu juga beriman ni. Beriman. Dah kita kata orang beriman. Semayan dah 5 waktu buat belaka dah puasa gapo dah. Hak sunat buat juga. Tapi hak maksiat buat juga. Tak jadi. Tak jadi, tak sempurna. Begitu juga orang kata dah. Kalau sebelum-sebelum ni orang kata dia tak buat saja. Tak buat saja. Contohnya kita kata semaya tidak gede lagi. Tak buatlah benda-benda wajib, benda sunat belaka tak buat belaka. Tak leh juga. Tak kita kata tak buat dosa. La tufsidu fil ard maknanya ia tidak buat dosa. Suruh dia buat apa ni? Suruh dia tak buat. Dosa dia buat, suruh dia tak buat. Contohnya ada orang lon ni kata, saya walaupun saya tak pakai tudung. Saya tak pakai tudung. Tu suruh dia tak buat. Tapi saya tak kecek nipu. Tidak, dia kata saya tak kecek nipu. Saya tak apa ni dia lagi. Itu mana dia buat dia buat suruh saja. Apa ni? Dia buat hak larangnya saja. Tak kecek nipu. Itu hal lagi dah. Kecek nipu tu dak. Saya tak kecek nipu, saya tak saya tak makan rasuah. Tidak. Tu hak bagi tu hal lagi. Bagi tu hal lagi tu dia tak buat. Tapi hak tu bagi hak tu hal lagi dia buat. Hak tu hal suruh dia tak buat. Tak jadi juga. Dia jadi dia kena ada dua hak ni. Hak tu hal suruh pun dia buat juga. Tu baru lengkap. Ada orang kecek gitu. Walaupun saya tak gini-gini, walaupun saya tak pakai tudung. Tidak. Tu walaupun tu suruh dia tak buat, tak jadi. Tidak. Walaupun dia buat hak tu hal lagi. Tu hal lagi tu dia tak buat dah. Tapi tu suruh dia tak buat juga tak jadi. Gitu. Dia kena ada dua ni. Tu. Dapat diambil. Maknanya sini ada dua ni. Dia suruh. Kalau dia kata kepada orang munafik ni dia kata dua. Jangan buat kerosak kesah. Selagi dia kena beriman selagi. Buat molek selagi. Jangan buat maksiat selagi. Tu. Persoalan satu.
Bakpo mereka ni kata orang-orang Islam tu bodoh dan cetek akal, sedangkan ramai di kalangan orang Islam tu orang-orang hok bijak pandai. Dia pun tahu sebenarnya dah. Muka gugur dia sendiri dah kalau nak kira dah. Dia orang munafik ke apa ni, gugur dia. Abu Bakar ke apa sebelum tu lah kita kata. Kapi supaya dia dah kita kata. Umar apa ni, Sayyidina Umar ke apa sebelum ni lah kita kata dah. Di zaman jahiliyah ke apa tu. Supaya dia dah. Kira-kiranya dah. Tak ada pegangan ke apa, sama-sama pokok dia. Dan dia ni iktiraf pokok ni orang-orang bisa belaka ni. Ni pemimpin belaka ni. Tapi bila balik jadi masuk Islam dia pun kata bodoh. Bodoh dah. Padahal dia tahu. Pokok Yahudi dia ke apa dah. Hak masuk Islam ke apa tu, sebenarnya dia tahu tu orang-orang cerdik juga. Tapi apa dia jadi kata pokok ni bodoh. Jadi yang pertama kerana kejahilan mereka sendiri. Mereka tidak menginsafi diri dan kurang memerhati. Jadi mereka merasakan orang lain itu salah. Itu so. Hak pertama. Kerana memang kejahilan mereka sendiri. Mereka ni memang tak tahu. Mereka ni memang jahil. Kerana memang mereka tu sendiri bodoh. Jadi dia rasa orang lain bodoh, sebenarnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan orang munafik berasal dari keturunan bangsawan, dan orang Islam pula masa tu susah, miskin kita kata masa tu. Islam tengah naik ke. Muhajirin gapo ni enggak boleh kata puak-puak hok tinggal harta benda ni, Mekah gapo ni tinggal anak pinok, tinggal ladai gapo kalau ada harta benda tinggal habis juga. Kita kata tinggal 11 pinggir lah dah duduk di Madinah, maknanya orang-orang susah. Dan orang di Madinah tu sendiri pun kita kata orang-orang Islam tu pun orang-orang susah juga. Orang-orang ulu ke apa ni tu, hak Islam. Puak-puak dia orang bangsawan, kita kata para pemimpin sebelum daripada Nabi mari tu, kira-kiranya dia ni lah memimpin ni, orang Yahudi ni lah. Hak kontrol ke apa tu. Perjalanan di kota Madinah ke apa tu, puak-puak dia lah. Kira-kiranya maknanya dia ni orang-orang hebat. Tu. Demo-demo ni hak Islam ni pula susah-susah. Ada pula hak bekas hamba ataupun hamba bebasan, ataupun orang panggil mawali lah. Mawali ni maknanya hamba bebasan. Sebelum tu dia hamba, dia pun dibebaskan oleh tuan dia. Itu maknanya orang yang berasal daripada hamba lah. Kita kata tu orang susah. Tu seperti Suhaib, Bilal dan juga Khabbab. Demo-demo ni hamba belakang ni Bilal ni. Dah. Suhaib gapo ni hamba, bekas hamba lah. Kita kata dah, hamba hok tuan dia pelepah. Tuan dia lepas. Jadi merdeka. Sebelum tu dia hamba. Jadi moga apa ni? Orang-orang munafik ni nampak puak-puak ni. Hok Islam ramanya orang demo-demo ni. Dia nak suruh kita jadi gini. Nak suruh kita setara dengan puak-puak ni. Tak patut lagu ni dah. Jadi mereka menggelarkan orang Islam sebagai bodoh untuk menghina dan menjatuhkan martabat orang Islam itulah. Menjatuhkan martabat orang Islam. Nak suruh kita jadi ni. Kemacam-kemacam ni. Bekas-bekas hamba ni. Muka memang pun orang Islam. Bekas-bekas hamba. Kita kata orang-orang susah. Masa tu. Pada tu kat kita kata senang dah lah. Tapi hak ramai masa tu orang-orang susah. Nak suruh kita jadi gitu. Setara dengan demo-demo tu. Tidak mungkin lah. Nak jatuh, nak jeh orang Islam tu. Tu. Sebab tu dia kata orang bodoh tu. Kira-kiranya muka hamba ke. Hamba orang susah. Kira-kiranya orang bodoh lah. Okey, habis itu. Yang kedua, kenapa ke ayat ini diakhiri dengan la ya'lamun dan sebelumnya pula diakhiri dengan la yash'urun? Hak sebelum ni la yash'urun, mereka tidak sedar. Hak ni pula hak ayat yang ke-13 hak kita baca lah ni la ya'lamun. Sebab apa dia tidak kata la yash'urun dua-dua? Tu. Hak sebelum ni la yash'urun, tidak khabar. Hak ni la ya'lamun, tak tahu. Kalau kita perhati molek tu sebenarnya kita perasan dah. Tak khabar ni lah yang dengan tak tahu. Tak tahu ni nak tahu ni dia kena ngaji. Kalau tak khabar ni sebagai tak ngaji pun boleh jadi dia tak khabar juga dah. Tu. Dia tak khabar ni.
Jadi dia tok khabar ni sebenarnya berat lagi daripada la ya'lamun. Tok khabar ni. La yash'urun ni berat lagi daripada la ya'lamun. La ya'lamun ni baru kena ngaji baru tahu. La yash'urun ni tak ngaji pun tahu. Tu. Kalau sebelum ni, kalau kita kata maksiat ke apa tu, tak ngaji pun tahu. La ya'lamun kena ngaji baru tahu. Jadi sini ayat 13 ni kita nak tengah baca lon ni berkaitan dengan agama ni, nak suruh beriman. Tu wa idza qila lahum aminu, kita tengah baca ni dah. Dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang-orang ramai tu beriman. Nak beriman ni, nak buat keputusan sama ada orang mukmin tu betul ke kita ke salah. Ni bagi kena mikir juga. Kok mana pun nak beriman, nak percaya kepada Nabi, nak percaya kepada kitab kau ni bagi kena mikir. Mikir jugalah kita kata dah. Kena mikir juga bagi beriman ni. Bagi payah juga kita kata nak tahu yang mana ni dah. Syurga neraka ni ada ni. Bagi kena mikir, bagi kena perhati molek dah. Yo sebenarnya ada dah. Bagi kena perhati. Jadi sebab tu dia kata la ya'lamun sini. Hak sebelum tu pula sifat melampau. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jangan buat kerosakan di atas muka bumi. Jangan buat kerosakan di atas muka bumi ni dia melampau, buat fitnah. Melakukan kerosakan di atas muka bumi. Hak ni benda dunia. Beriman ni kait dengan benda akhirat dah. Bagi-bagi akhirat ni bagi kena ngaji. Berfikir saja kita kata dah. Tak siapa nak mikir pasal dosa pahala, syurga neraka ni bagi nak mikir guna akal semata-mata ni tak siapa. Sebab tu dia kata la ya'lamun. Hak nombor 3, hak la ni. Hak membuat kerosakan di atas muka bumi gapo ni la tufsidu fil ard. Kerosakan di atas muka bumi ni semua orang tahu. Orang kafir pun dia tahu. Orang kafir pun tahu. Tu. Umum manusia mengetahui keburukannya. Tu buat fitnah gapo ni orang tahu. Orang tahu belaka. Jadi mereka yang kekurangan panca indera. Kalau dalam kitab tafsir kat banyak dia guna hawas-hawas gapo ni. Ataupun tidak normal sahaja hok tidak tahu akibat dia. Akibat daripada ni, akibat daripada hok buat kerosakan di atas muka bumi ni dah. Benda hok atas dunia ni. Nak ayatnya, benda hok kait dengan atas dunia saja. Kalau dia tak tahu juga memang kira-kiranya supaya dia tak ada panca indera dia lah. Dia kurang. Dia kurang panca indera dia. Sebab apa? Sebab benda dunia ni bagi kita boleh perhati dengan panca indera saja kita tahu dah. Benda dunia ni. Tak. Siapa dia ada panca indera semua orang tak kira orang Islam orang kafir. Dia tahu. Tu. Dia tahu nipu orang tu salah. Dia tahu memfitnah tu salah. Semua orang tahu. Orang ada panca indera tahu. Tapi kalau hak ni ayat 13 ni beriman ni kait dengan akhirat. Ada panca indera cukup, kita kata mata, telinga cukup belaka. Tapi kalau tak ngaji tak tahu. Sebab tu dia kata la ya'lamun. Tu la ya'lamun. Hak ni la yash'urun. Hak sebelum tu dah. La yash'urun maknanya tak khabar. Kira supaya tak ada panca indera dah tu. Tidak normal dah tu. Manusia normal, hak normal sepatutnya dia tahu benda tu salah. Sebab apa? Sebab dia kait dengan benda dunia. La tufsidu fil ard ni. Dia kata gitulah dah. Berkait dengan kehidupan dunia. Nampak tak? Gitulah. Tu sebab tu dia start dengan layak lamun hak ni. Hak sebelum tu diakhiri dengan la yash'urun. Maknanya la yash'urun ni berat lagi. La yash'urun ni benda-benda hak berkait dengan panca indera saja. La yash'urun. La ya'lamun kena mikir, kena ngaji. Itu la ya'lamun. Yang kedua, di dalam ayat ini disebutkan safih, bodoh. Lawan bagi perkataan safih ialah ilm ataupun tahu. Maknanya ia royak. Orang kafir tu kata kita nak beriman ke sebagaimana orang-orang bodoh ni beriman. Dia jawab dulu. Dia kata dulu. Dia kata orang bodoh. Lawan kepada orang bodoh tu ialah walakin la tu yang kata dok. Tidak. Sebenarnya mereka tu bodoh tapi mereka tak tahu. Tu lawan kepada bodoh, tu lawan kepada sufah ataupun safih ialah alim. Tu hak mari lawan dia. Lawan dia.
Sebab tu dia la ya'lamun sini. Maknanya dia tidak kait dengan la yash'urun sebelum ni lah. La ya'lamun ni. Sebab buat mari la ya'lamun ni sebab sebelum ni demo-demo tu kata bodoh. Tu pun kata lawa dia nya la ya'lamun. Buat mari lawa dia lah. Lawa kepada safih ialah ilm. Lawa kepada sufaha ialah la ya'lamun. Ya'lamun. Tu lawa dia sebenar. Lawa bagi perkataan itulah. Lawa bagi perkataan bodoh tu ialah tahu. Jadi Tuhan buat mari lawa dia. Tapi mereka tidak tahu. Ketahuilah mereka tu bodoh, tapi sebenarnya mereka tak tahu mereka tu bodoh. Okey, habis itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, adakah dikira sebagai munafik orang yang menyatakan keengganan beriman secara terang-terangan dengan katanya anu'minu kama amanas sufaha? Dia royak sini. Orang kata dia beriman sebagaimana orang yang beriman. Mereka ni pun jawab, kita nak beriman sebagaimana orang-orang bodoh ni beriman. Munafik kau gitu. Nampak supaya dia royak secara jelas tu. Maknanya dia jelas dia tak boleh beriman tu. Jelas situ. Tak munafik kan gitu. Munafik ni orang dia royak secara sembunyi, dia tak royak. Tak kita nak beriman, dia tak royak gitu. Ni nampak lal, nampak doa, dia tak boleh beriman. Nampak doa. Tidak kan munafik kan gitu. Kira munafik kau lagu tu. Jelas-jelas ni royak ada anu minukan amanas sufaha ni. Jadi jawab dia nya mereka tak si beriman sebagaimana orang-orang bodoh ni beriman. Puak-puak ni kata dak orang munafik ni kata sebenarnya dia royak ke gugu dia je. Dia tak royak depan orang Islam, tak royak. Apa tak adilah jumpa apa ni? Jumpa para sahabat Nabi ke apa tu. Kau dia royak para sahabat Nabi dia. Dia kecek molek dengan para sahabat Nabi ke apa saleh, puji molek. Nanti tu. Dia klik buat dia royak. Ni. Aku nak buat ni dengan buat bodoh ni. Dia royak kau buat dia. Bukan royak kepada orang beriman tu. Jadi sebenarnya mereka ni royak tidak secara jelas lah depan orang beriman. Sebab tu dikira orang munafik sini. Jadi orang mukmin Allah royaklah perihal mereka itu kepada Nabi dan juga orang mukmin. Allah royak ni boleh jadi lagu mana? Boleh jadi dengan kita kata orang mukmin tu sendiri tahu. Dengan cara orang mukmin tu sendiri tahu. Sebab orang munafik ni sebagaimana sebelum ni kita royak ada kita tahu walaupun dia royak molek tu. Tapi kita tahu dengan tingkah laku dia tu. Kita boleh share dia tu sebenarnya ikhlas kau tidak boleh share. Tengok. Habis itu. Seterusnya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami telah beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali bersama-sama syaitan mereka, dalam banyak-banyak kita tafsir kalau bahasa Melayu pun dia terjemah syaitan juga. Tapi dalam kurungnya itu dia katalah pemimpin mereka. Qalu, mereka kata, inna ma'akum, kami sependirian dengan kamu. Inna ma nahnu mustahzi'un, kami ni hanyalah berperolok-olok, kami ni hanyalah wak-olok. Bila dia pergi jumpa pokok dia berkata, inna ma nahnu mustahzi'un, kita wak-olok demo tu. Kita main demo tu inna ma nahnu mustahzi'un. Okey, dari sudut bahasa lah. Syayatin. Itu rasa tak perlu dah. Wa idza laqul dari syayatin tu. Baru jumpa sini. Syayatin tu kata si bawah. Si bawah ni siapa? Si bawah ni kira-kiranya ahli nahwu hok paling utama sekali kat dia lah. Si bawah lah. Kalau dalam kita hadis kat hok paling utama kat kita kata Bukhari, lepas tu Muslim, lepas tu lain-lain lagi tidak. Tirmizi ke apa tu bawah-bawah dah lah. Tapi yang utama kat Bukhari. Tidak. Lagi kita kata kalau dalam gapo lagi. Kalau dalam fiqh ke
utama agak boleh kat. Orang lain ada juga tapi secara umumnya utama Imam Bukhari benarnya tak, tapi hak utama agak kalau secara umumnya pak imam ni lah dah. Imam pak tu, imam pak mazhab tu tidak utama kalau dalam fiqh. Tapi kalau dalam nahwu hak utamanya ialah si bawah. Nama orang tu. Nama dia si bawah. Kata si bawah situ ke dah. Si bawah ni kira hak utama dah. Hak paling sahih sekali. Tak ada. Pati bawah-bawah tu Kisai, Farraq, gapo dia tu bawah-bawah tu. Hak utama sekali si bawah. Kalau mengaji nahwu gak, hak paling tinggi sekali gak. Kita kata kita mengaji, orang kata mengaji kitab si bawah tu gak, bisa dah tu. Jadi kata nahwu tu, kitab si bawah tu, si bawah ni dia ada kitab dia, kitab nahwu dia. Nama dia nya Al-Kitab. Nama kitab dia Al-Kitab. Tu. Hebatnya dia. Dia pun nama Al-Kitab gitu. Orang lain nama panjang, dia ada Al-Kitab nama kitab dia. 5 jilid. 4 jilid ke 5 jilid? 5 jilid. 5 jilid kitab nahwu. Baca bahasa nahwu. 5 jilid. Al-Kitab. Al-Kitab tu saja tu. Dia nak duga gedah tu. Dia nak uji dah tu situ je. Alil tu alil legap tu Al-Kitab tu situ tu. Kalau ngaji nahwu kan alil legap tu Al-Kitab tu. Jadi nak ayatnya Al-Kitab ni dia buah alil tu. Tu hebat dia nak ayat ni kitab sebenar ni. Buku sebenar. Alil tu makna dia alil sebenar. Tu buku sebenar. Nak ngaji nahwu sebenar kan? Buku dia je ni. Ni buku sebenar. Tu maksud dia gitu. Kitab dia kitab betul kalau nak ngaji nahwu kat mana? Ni Al-Kitab. Kitab ni. Tu isyarat gitu tu. Sebab tu Al-Kitab nama kitab dia. Kitab sebenar. Nama gapo tak kisahlah dah. Tapi hak sebenar kat ni. Kalau nak ngaji 5 jilid ni. Tu dah. Nama kitab dia. Jadi kata si bawah kau misal kali dah. Dia kata syayatin ni syaitan lah, syaitan. Jamuk dia syayatin, syaitan. Sebab tu dia terjemuh dia tu syaitan. Ramah tu dah. Kalau kat syaitan, jamuk dia syayatin. Tu ramah. Jadi dia kata dalam kitab dia dalam salah satu tempat. Tempat dia kata gini, tempat lain dia kata lagu lain pula. Dalam salah satu tempat dalam kitab dia tu dia kata nun tu syaitan tu nun tu. Nun tu nun asal tu. Perkataan asal tu nun. Syaitan. Memang nun tu nun asal dah. Apa bahasa kita lah dah. Dia. Kita kata kereta. Tu semua perkataan asal belaka tu kereta. Ataupun kita kata manusia. Manusia tu M tu perkataan asal belaka tu dah manusia. Kalau kemanusiaan ditambah tu. Tu kita tambah. Betul tak? Selagi kita tambah dah. Kalau manusia tu asal belaka. Jadi supaya kau ni syaitan tu nun tu asal dia kata. Kalau tempat lain pula nun tu nun tambahnya. Dia ayat dia. Asal dia daripada tak ada nun tu. Kau dia jadi lagu mana? Syaitan gitu. Syaitan ataupun tu tak ada nun tu tambah dah. Asalnya daripada perkataan syaitan ataupun syaitan. Cumanya tambah nun. Nun tu kita tambah. Jadi syaitan ataupun syaitan. Nun tu tambah. Dalam tempat lain dalam kitab dia. Dia ayat gitu. Jadi daripada perkataan Gorio syaitan ni pecah daripada perkataan syaitan. Syaitan ni maksud dia jauh. Sebab apa? Sebab setan ni dia jauh daripada segala kebaikan dan juga benda-benda molek ni dia jauh. Benda-benda molek ni dia jauh. Seperti kita kata benda molek ni ke dia wangi. Wangi tak hari. Benda-benda busuk, pak busuk ke apa kita kata tandah ke apa tu. Dia mari lalu. Benda-benda wangi, tempat-tempat bersih ke apa. Dia tak mari. Dia jauh daripada benda kebaikan. Kebaikan tu kita kata bersih tu dah. Benda molek dah tu. Dia jauh daripada benda tu. Daripada perkataan syaitan. Syaitan ni maknanya jauh. Jauh mana kot tu lah. Jauh sekali lah dia nak buat baik. Walaupun kita sekarang ni benda baik ni. Tapi kalau buat setan kan, tidak baik lah. Jauh sekali. Ada lah tu kot lain-lain. Kot lain tu dia pusing. Nampak baik sebenarnya kot zahir. Tapi sebenarnya ada. Tu ada. Tersirat tu. Sebenarnya tak baik tu. Dia nak go lain. Nak suruh jadi lagu lain. Sebab apa? Sebab dia jauh daripada benda baik. Setan ni.
Itu maknanya asal dia tu nun asal. So lagi pecah daripada syata. Syata ni tak ada nun kata. Tak ada nun. Tidak. Bermaksud batil ataupun salah. Salah. Jadi salah satu nama syaitan juga ialah al-batil. Al-batil ni salah satu nama syaitan juga. Maknanya salah. Syaitan ni dia salah. Dia tu aja buat betul. Dia buat salah macam. Dan dia nak suruh kita tersalah juga pada dia. Pertama sekali dia buat salahnya mana? Di Nabi Adam tu lah. Dia buat salah situ lah. Lepas tu dia nak menyalah, nak suruh orang lain salah. Hak salah dia tak boleh sujud. Hak tu mula-mula sekali Tuhan suruh sujud, dia tak boleh sujud. Tu so. Lepas tu dia pun nak suruh orang lain salah juga. Dia pun cocok Nabi Adam nak suruh makan buah ke tu. Lepas tu jadilah masuk dalam apa ni? Jatuhlah dalam apa ni, dalam dunia ni. Masuk dalam dunia ni. Tapi ke mana pun dia tu salah dah mula-mula kali dah. Dia pun nak suruh orang lain salah. Jadi salah ataupun batil. Tak betul lah. Setan daripada perkataan syaitan. Menurut hadis para sahabat dan ulama, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas katanya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata kami beriman. Siapa dia mereka tu? Mereka ialah golongan munafik dari kalangan ahlul kitab. Ni Ibn Abbas royak. Siapa dia mereka tu? Orang munafik. Orang munafik mana? Dari kalangan ahli kitab. Lepas tu Ibn Abbas pun royak lah cerita pasal orang munafik tu. Dia pun royak cerita orang munafik ni gini. Lepas tu dia pun royak cara mereka buat main orang-orang beriman. Mereka juga idza khalau ila syayatinihim, bila mereka pergi kepada syaitan-syaitan ataupun pemimpin-pemimpin mereka berkata inna ma'akum, kami bersama dengan kamu. Ibnu Abbas kata kan, kami seagama dengan kamu. Dia pergi pada pokok dia berkata, "Dok, kita ni seagama lagi. Kita ni tidak Islam, kita ni seagama dengan kamu. Inna ma nahnu mustahzi'un." Kami ni hanya buat lolok kepada para sahabat Nabi Muhammad. Dia kata Ibnu Abbas. Buat lolok siapa? Buat lolok kepada para sahabat Nabi. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud tentang firman-Nya wa idza khalau ila syayatin, bila mereka pergi pada puak-puak dia, iaitu pemimpin-pemimpin mereka yang kafir. Diriwayatkan daripada Mujahid tentang firman-Nya idza khalau ila syayatin, bila pergi pada puak-puak dia. Siapa dia puak-puak dia? Para sahabat mereka dari kalangan munafikin dan juga musyrikin. Tu hadis katalah. Jadi sebenarnya ada lagi ni. Dia tak habis lagi. Ni dah. Cumanya situ dia berhenti situ. Persoalan satu. Ketika bercakap dengan orang-orang beriman digunakan bentuk fi'il. Ini kalau orang ngaji ni ya jelas lalu bentuk fi'il, iaitu amanna. Amanna ni bentuk fi'il. Fi'il ni geria, fi'il ni perbuatan. Contohnya kita kata geria, jalan, kalau bahasa kita kata jalan tu jenis perbuatan, makan perbuatan dia tu. Nak makan, geria lagi, minum. Ini perbuatan belaka. Tapi kalau jumpa dengan puak-puak dia gunakan bentuk isim, iaitu innama nahnu mustahzi'un tu. Depan orang beriman amanna tu fi'il. Kalau depan puak-puak dia berkata innama nahnu mustahzi'un. Mustahzi'un tu isim. Kalau bahasa kita kata isim ni ke dia. Apa kita kata nama tu. Kata nama ni sebut buku tu perbuatan ke? Tidak, dia isim. Orang panggil buku, air, geria lagi, angin. Tu. Itu isim. Kalau fi'il jalan, kita kata dah. Jalan, baca, begitu juga ni. Kalau kita berarti amanah tu fi'il. Kalau jumpa buat dia kata mustahzi'un isim. Nak apa tak? Kalau orang ngaji bahasa Arab sikit dah, dia tahu lah waktu tu. Bab apa gitu? Bab apa lagu tu? Apa rahsia di sebalik wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, tu fi'il. Lepas tu pergi pula jumpa puak-puak dia, mereka berkata nahnu mustahzi'un isim. Tu apa dia tidak guna dua-dua fi'il? Nahnu nastahzi'un, tu fi'il. Ada. Qalu amanna nahnu nastahzi'un. Baru dua-dua fi'il. Apa orang beriman fi'il, orang puak-puak dia dalam bentuk isim. Apa? Sebab lafaz fi'il digunakan untuk menunjukkan ketidaktetapan dan baharunya iman mereka. Bila kita fi'il, perbuatan ni dia ada, kalau bahasa Arab dia ada 3.
ada 3 masa. Ya kait dengan masa lah. Kita kata kait dengan masa. Kait dengan masa ni 3 pula. Masa dulu. Dulu tak ada, lepas tu baru ada. So lagi masa lon ni. Akhirat tak tahu lagi mana dah. Dulu pun tak lon ni. So lagi masa akhirat. Ya 3 masa. Masa dulu, masa lon ni, masa akhirat. Masa akhirat maknanya kalau lon ni dok lagi. Akhirat. Saya akan makan. Tak makan lagi lon ni. Akhirat baru makan. Ya 3 tu. Kait dengan 3 masa. Itu kalau fi'il. Kok ke mana pun ya kait dengan masa lah. Bila berkait dengan masa ni, ya ada. Dulu tak ada, lepas tu ada. Lepas tu boleh jadi tak ada pula. Tidak. Jadi ada. Pun kita kata jalan. Perbuatan jalan. Kau jalan semacam dok. Manusia ni dok. Ya jalan. Minum semacam kau? Tidak. Tapi kalau manusia tu adalah manusia. Manusia sama. Kita kata, ya jalan kau. Ya tidur kau. Tidak. Ya gano kau. Dia tak cukup sifat ke kita. Itu manusia semacam. Isim ni dia tetap ada dia tu. Ada semacam. Kalau fi'il ni dia dulu tak ada, lepas tu ada, lepas tu boleh jadi tak ada pula, lepas ada tidak. Itu kalau fi'il. Nak royak sini rahsia dia nya. Amanah itu dia jumpa orang beriman dia kata amanah maknanya hak tu tetap dah tu. Tak tetap dah tu. Sebab lafaz fi'il tu. Boleh jadi ketika tu dia kata dia beriman, lepas ada tu dia pergi kepada pokok dia. Dia tukar email dia tu. Duk dengan orang beriman, amanah tu hak tak tetap tu. Amanah tu. Dia kata kami beriman. Tak tetap tu. Sebab apa? Sebab fi'il tu. Fi'il. Dia guna fi'il situ. Bila sebut fi'il maknanya tak tetap lalu. Kalau kita kata tak adil lah, makan semacam. Tidak setiap masa. Begitu juga ni. Beriman. Boleh jadi beriman masa tu. Gila yang tak adil. Sebelum tu tak beriman. Beriman mulut lah. Sebagai tak tetap. Tidak. Ataupun boleh jadi tak cukup. Boleh jadi tak cukup. Tidak. Beriman mulut saja, hati tidak, dia tak cukup. Tapi kalau manusia, kalau kita kata manusia dah, dia tak cukup setara mana pun. Tak cukup anggota setara mana, dia tetap manusia. Dia tidur kau, dia jalan kau, dia minum kau, dia buat gapo kau, gimana boleh mana pun. Manusia situ. Isim. Manusia tu isim. Tidak. Mustahziun, kita wak lolok. Inna ma'akum. So lagi inna ma'akum. Kita ni bersama kamu. Hak tu isim. Hak tu sebenarnya hak tetap harus ngotinya. Hak tu harus ngoti dalam motor tu. Orang munafik tu harus ngotinya inna ma'akum. Dia ni seagama dengan puak-puak dia. Hak tu hak sebenar. Ini orang royak mesti tu. Hak tu hak sebenar dia. Hak royak amanah tu boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Pas ada. Inna ma'akum. Hak tu hak ngoti dia nya. Tu hak tetap dia nya tu. Hak tetap dia nya tetap di atas kekufuran lah. Orang munafik ni. Amanah tu mentah-mentah aja. Sebab tu dia guna lafaz dia. Pengguna lafaz dia tu gitu. Ada menunjukkan gapo-gapo tu. Bukan saya saja kita kata bapa buat gitu. Sebab apa nilai syurah nilai alamu ada tu. Kalau kita perhati tu. Lepas tu habislah situ. Sebenarnya sambung lagi ni, ada lagi ni. Insya-Allah nanti kita akan sambung lah. Di dalam pengajian akan datang kita akan sambung ayat ni lagi. Ada lagi. Tak habis lagi tu. Jadi wallahu a'lam. Kita salah. Khotu tu sebenarnya sebab tak adil dah. Bila disebutkan orang tu orang beriman. Bila disebutkan orang tu orang beriman,
Kita kata kalau hak asah-asahnya kira-kiranya dia boleh beza dah mana betul mana salah. Orang beriman ni dah asah-asah lah kita kata dah. Dogo-dogo setara mana pun dah boleh beza dah mana dosa mana pahala. Ha tu. Lebih tepat lagi dah. Kalau orang kata orang beriman dah. Dia boleh tahulah mana dosa mana pahala. Jadi setara tu kira dia boleh beza dalam mana betul mana salah. Jadi insan adalah dia tu. Sebab dia tahu mana dosa mana pahala. Ha tu. Hak mana baik, hak mana buruk, kok mana pun dia tahu betul lah. Mana dosa. Kalau kita kata aruk ni dosa ke tak dosa. Kita kata waktu tu dengan dia Islam tu dia boleh tahu lalu, dia boleh beza dah. Walaupun dia tak mikir mana pun dah. Dia tak kaji tentang aruk tu dah, tapi dia tahu waktu tu dosa tu tak boleh. Dengan sendiri dia boleh beza lalu. Tu tak boleh. Ha tu. Nampak tak? Mana dia boleh beza mana baik mana buruk. Insan dah tu. Kalau dia Islam gitu ya kita kata boleh beza dosa pahala. Yalah dah tu. Insan dah lah. Tak boleh beza dosa pahala ni hak tidak insannya. Kalau kita kata berzina ya tak boleh beza lagi ni sebenarnya adat ko keburukan ko kita kata dia tidak Islam ke ada. Dia tak boleh terima lah kalau orang tu orang Islam dengan secara automatiknya kita kata hak kasar-kasar lah tu. Dosa pahala tu dia boleh terima dah. Dia akan tahu lah dosa lalu boleh royak lah. Secara kasar dia tahu dah. Kira insan dah lah. Kalau dia mukmin atau kalau dia Islam, dia mukmin, dia insan dah. Sebab apa? Sebab secara kasarnya dia boleh beza dah mana buruk, mana baik. Secara kasarnya. Ada. Dia nak mengaji lebih detail lagi hak tu. Yalah dah tu. Molek dah tu kita kata insan. Tapi kok mana pun kalau dia Islam dia insan dah. Sebab apa? Sebab dia boleh beza dah. Mana baik mana jahat. Tu. Orang tu orang kafir tak ada lah. Tak boleh beza lalu dah. Bila dia tak terima, orang kafir ni maknanya tak terima. Tak terima Allah. Tak terima Allah ni dengan secara automatik dia tak terima hukum-hukum Allah. Tak terima hak Nabi royak. Bila dia tak boleh beza mana dosa mana pahala. Tak boleh beza mana baik mana buruk. Supaya dengan binatang lah. Kita kata dah. Secara hak sebenar kat kita tak boleh kata dia manusia dah lah. Hak sebenar. Haiwan natik tu tak ada pada dia. Bo nak kata manusia ni sebab dia ada akal yang boleh mikir boleh secara zahir tu. Dia manusia juga. Sebab kita kata manusia juga. Tu secara zahir lah dia manusia. Hak sebenar dia tidak haiwan natik. Hak sebenar. Sebab apa? Sebab dia tak boleh beza betul dengan salah. Hak mana betul mana salah. Tidak haiwan natik dah lah orang panggil. Tak boleh mikir dah lah. Kira-kira sebab binatang lain. Dia binatang je. Natik tu tak ada lah. Kalau kita orang kafir, automatik dia jadi gitu. Mungkin dia tak percaya, dia tolak. Pakai tolak. Kenapa Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam sedangkan sujud hanya untuk Allah? Ini sebenarnya depan ni kita akan jumpa akan ada dah. Fasa jadi illa iblis tidak. Ini sebenarnya bukan gapo. Goyaklah sedikit sebanyaklah dah. Iaitu Tuhan perintah supaya sujud ni bukan sujud untuk sujud supaya beribadat tidak. Sujud hormat. Takzim ataupun tasyrif. Dalam kitab tafsir dia kata lit tasyrif ataupun lit takzim. Sujud nak suruh hormat. Nak suruh tu bukan sujud sembah supaya Tuhan tu tidak, sujud hormat. Maknanya sebab apa? Mungkin sebelum tu setan ni ataupun kita kata para malaikat sendiri tak nanti ke setan. Dia ada persoalan apa Tuhan buat khalifah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa Tuhan buat juga orang hok makna manusia lah ni akan buat kerosakan di atas muka bumi ni ia pelik. Wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu. Kita ni duk bertasbih pada sama-sama. Sebab apa tak kita yang jadi ke aman-aman ke bumi tu. Tu malaikat sendiri pun dia macam dia duk tanya gitulah apa hikmah di sebalik tu. Jadi Tuhan berajan ayatnya lepas pada tu adalah cerita-cerita dia. Ayatnya manusia ni sebenarnya lebih mulia lagi. Tu walaupun dia diperbuat daripada tanah. Sebab apa ni duk belak dah. Aku ke daripada cahaya, aku ke apa ni kita kata aku daripada cahaya, aku ni hok baik.
Ada awak baik semacam apa awak dia ni jadi khalifah, pemimpin atas muka bumi. Apa tidak awak aku? Maknanya dia serah dia tu lebih lagi lah kira-kiranya. Mereka sekali dengan setel lah kira-kiranya masa tu. Dia serah dia tu lebih lagi banding dengan manusia. Kejadian dia, dari segi kejadian kita kata, ni wak daripada tanah ko, kita kata dah. Kita ni wak daripada api. Kita ni wak daripada cahaya. Apa wak dia ni jadi pemimpin. Apa dia tu? Tuhan pun ajar kepada manusia ni macam-macam lah. Ajar bakar. Tuhan pun tanya malaikat, sampai ke malaikat pun tak tahu. Benda hak Tuhan ajar kepada manusia, nak ayatnya manusia dia lebih. Walaupun dia gitu-gitu, tetapi sebenarnya dia lebih daripada kamu. Kalau hak lebih kan kita kata lebih lagi daripada malaikat hak duk bertasbih. Kita kata dah sepanjang masa pokok ke mana pun dia tak ada ikhtiar. Kita kata dia tak ada dia tak ada nafsu gapo. Manusia ni dia ada cabaran. Sebab tu dia tidak tasbih. Sepanjang masa tu sebab cabaran banyaklah tu. Tu nak ayat ke mana pun dia lebih. Jadi kena hormat dia ni, jangan duk serah kita kata agah. Tu kamu ni sebenarnya tidak. Dia ni lebih lagi daripada kamu. Kalau dia tu beriman lah syarat dia nya, tapi ke mana pun dia lebih lagi. Nak ayat begitu. Jadi nak suruh sujud, nak suruh hormat. Demo ni jangan dipandai lekeh pokok ni. Kalau Tuhan buat ni ada hikmah di sebalik dia tu. Dia duk persoal, dia tanya, "Apa buat gini-gini?" Dok, ada Tuhan buat ni ada ni. Lebih dia ni dok. Demo-demo ni. Hak mu tak tahu, dia tahu. Sebab tu Tuhan apa pada tu. Royak ke Nabi Adam mengajar mereka ni. Dia ni tak tahu kan royak dia. Tu. Nabi Adam pun royak so royak ke para malaikat tu dok. Malaikat pun gitu. Nak royaknya dia lebih lagi. Tuhan ajar kepada manusia benda hak para malaikat ni pun tak tahu. Gitu. Ia lebih sebenarnya. Sebab tu dia suruh hormat, nak suruh muliakan demo-demo ni. Jangan dia serah kamu tu lebih. Tidak. Tu. Dia tu lebih. Gitu bukan sujud. Kita kata sujud hanya untuk Allah. Ya. Sujud hanya untuk Allah. Yalah. Tapi sujud pun kerana Allah juga. Moga Allah suruh. Ke mana pun. Kerana sujud pada Allah dah tu. Sebab tu malaikat ikut perintah dia tu. Kerana malaikat sujud Allah dah tu. Tu. Iblis tak sujud sebab dia tidak sujud pada Allah dah tu. Tak sujud juga tu. Jadi sujud pada Allah kena ikut hak dia suruh lah, ke mana pun. Dan hak dia suruh tu bukan suruh beribadat gapo tidak. Kalau dalam kitab-kitab tafsir dia kata tasyrif, takrim gitulah, sebagai nak hormat tu je. Nak suruh biar khabar sikit, jangan ingat kamu sebenarnya dak. Dia ni sebenarnya lebih lagi manusia. Gitu. Wallah.